Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Sharifah Aminah Said Muhammad, Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Azizah Johor, Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang dikasihi Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Wan Roshdi Wan Ismail, Naib Presiden UMNO Malaysia. Yang disayangi Datuk Nurliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Wakil Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Sebab tu menang banyak tiap-tiap tahun mai sini. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Maslan. Yang berbahagia Datuk Dr. Fuad Zakasi. Barisan Pegawai dan Esko Wanita UMNO Malaysia. Ketua Wanita UMNO Negeri-Negeri. Yang dikasihi Yang berhormat Puan Salbiah Muhammad, Ketua Wanita UMNO Negeri Perak. Terima kasih kerana memberi mandat dan kepercayaan kepada saya mewakili negeri Perak bagi menyokong usul persidangan tahun 2023. Para perwakilan pemerhati, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Masya Allah, ketaknya duduk di sini. Ketak, gabra semua ada puan-puan. Kau mau tahu, ini menunjukkan bahawa Dewan ini masih keramat. Siapa yang kata Dewan ini tak keramat? Cakap banyak. Tahniah kepada seluruh kepimpinan Wanita UMNO Malaysia yang mendapat mandat baru dalam pemilihan baru-baru ini. Dari Perak Darul Rizwan, negerinya indah, rakyat yang makmur. Selamat datang saya ucapkan kepada perwakilan salam dihulur. Parti UMNO parti terbilang, berjuang untuk agama dan bangsa. Sifat Melayu tidakkan hilang. Kekuatannya wanita sangat berbisa. Saya Hajah Zaitun Abdul Rahman, Ketua Wanita UMNO bahagian Sungai Siput, mewakili negeri Perak ingin merungkai dan menyokong usul Perhimpunan Agung Wanita UMNO 2023. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap, semua perwakilan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan izinnya, kita semua dapat berkumpul di Dewan Merdeka pada pagi yang bertuah ini. Dengan kehadiran puan-puan dari jauh dan dekat, sempena Perhimpunan Agung UMNO 2023. Tidak lupa selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluarga dan para sahabat baginda. Perwakilan yang saya kasih sekalian, kita wanita dari 22,037 cawangan telah melalui pelbagai fasa. Ketika berjuang di dalam politik negara, tiada mana-mana individu pun yang boleh mempertikaikan kehebatان wanita UMNO dan menerajui dan membantu menjulang politik parti keramat ini menjadi sebuah parti yang telah banyak berjasa kepada rakyat. Ini adalah kerana UMNO sentiasa menjaga kebajikan
dan sentiasa mengutamakan rakyat. Sekarang ni pun puan-puan, kita tak berhenti-henti masuk kampung, terus bekerja, masih terus menziarah, masih menyantuni ahli-ahli melalui program-program kerana pengalaman UMNO yang sudah cukup lama, iaitu 77 tahun menjaga kebajikan rakyat sejak dulu, kini dan selamanya. UMNO memang dikenali sebagai sebuah parti yang sentiasa teguh menjaga kebajikan rakyat, terutamanya masyarakat luar bandar yang kurang bernasib baik dan kurang berkemampuan. Rakyat telah melalui pelbagai era kepimpinan kerajaan. Rakyat dan ahli UMNO khususnya turut terkesan apabila UMNO berada dalam era terburuk dalam sejarah politik negara. Cerita dan mitos telah dikarang serta sengaja dipolemikkan dan dihancurkan dengan pengisar yang paling tajam oleh parti lawan untuk merobohkan segala kepercayaan rakyat melalui lantunan perkataan hipokrit dan sifat buruk yang tiada nilainya. Ini menjadikan mainan dan buah mulut rakyat, terutamanya oleh golongan yang tidak pernah memahami tentang bagaimana bermulanya perjuangan parti ini sejak tanah Melayu belum merdeka lagi. Ternyata persepsi telah meracuni jiwa mereka sehingga terbawa-bawa daripada mimpi kehidupan kepada yang sebenar, yang meyakinkan mereka bahawa merekalah yang benar dan menidakkan parti yang berjuang sekian lama untuk seluruh rakyat dan negara. Keputusan PRU 15 pada 19 November 2022 berderai bagai kaca terhempas ke batu. Apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Bukan kita tak buat kerja, berpanas, berhujan, berembun, perkara biasa bagi kita. Tentu masih dalam ikatan puan-puan. Bagaimana kita bekerja dalam era serba kekurangan di era Pakatan Harapan selama 18 bulan. Kita bermesyuarat di rumah-rumah ketua wanita cawangan. Kita berkongsi di anjung-anjung rumah, kita berkongsi tapau, kita membawa juadah untuk hidangan, gotong royong dan apa pun kerja kebajikan kita teruskan walaupun kita kalah, walaupun kita tidak merentah, kita dipandang sinis bila kita bertudung merah. Betul tak perempuan? Kita teruskan kerja kita. Kita tak kisah, bukan kita gila kuasa. Tetapi kebajikan untuk rakyat kita utamakan. Kita laksanakan apa yang kita dah buat. Jangan kita terus mengeluh, menangisi dan berduka melihat luka. Kita wanita UMNO adalah wanita kental, wanita luar biasa. Ayuh kita genggam tangan. Kita kuatkan semangat, kita satukan hati kita, membina kekuatan untuk kita berdiri semula, bangkit membawa wadah perjuangan bangsa. Tuan Presiden pemimpin Bistari, berjasa berbakti pelusuk negeri, selagi ada bulan dan matahari, walak dan setia kami untukmu parti. Perwakilan yang disayangi, marilah kita bangkit semula dengan berpegang kepada sifat walak dan kesetiaan. Konsep walak dan kesetiaan menggalakkan budaya politik berasaskan ilmu, fakta dan kebenaran, mengelakkan perselisihan dan konfrontasi dalam kalangan rakyat dan pemerintah, mengelak ketidakstabilan politik
sosial, ekonomi dan negara. Tsunami persepsi yang melanda telah menjatuhkan kerajaan yang diteraju oleh Barisan Nasional pada pilihan raya yang lepas. Ini kononnya merupakan hukuman di atas kesilapan pemimpin UMNO yang meneruji Barisan Nasional. Postmortem perlu dibuat. Ditambah dengan muhasabah diri, pemulihan dan pembaharuan, memperkasakan perjuangan dengan membuat anjakan paradigma. Pembentukan nawaitu dalam perjuangan dengan keikhlasan. Kejujuran berlandaskan lillahi ta'ala. Kerana Allah untuk agama, bangsa dan negara. Ingat wahai wanita, setialah kepada pemimpin kita. Jangan kita berdolak-dalik dengan pandangan yang berbeza. Pengorbanan pemimpin perlu kita ambil kira. Roh dan perjuangan UMNO perlu diperkasa. Kita wanita jadilah pengikut yang walak dan setia pamerkan melalui sifat tolak ansur. Amanah kepada tanggungjawab yang diberikan. Memberikan sokongan yang baik kepada pemimpin. Elakkan perselisihan faham sesama sendiri. Melaksanakan tanggungjawab dengan baik serta menjaga aib pemimpin. Jangan kita tumpang sekaki mengata. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, wanita UMNO dikenali dengan sifat setia yang tidak berbelah bagi. Beberapa fasa pilihan raya telah pun berlangsung dan wanita tidak pernah bersuara. Namun, tahun-tahun terakhir ini, wanita mula minta posisi. Dalam parti dibagi kepada wanita. Ini adalah kerana wanita merasakan kesetiaan saja tak cukup, tetapi perlu turut sama-sama membuat dasar untuk negara. Tak larat dah nak wanita nak jadi tulang belakang saja, nak juga jadi nadi kepada UMNO bersama menentukan jatuh bangunnya UMNO. Maka 30% kuota wanita yang dijanjikan itu mesti menjadi kenyataan. Menjadi impian kami. Kami menanti dengan penuh kesetiaan dan harapan. Tepuk kuat sikit baru mereka bagi. Terima kasih. Selain itu, ahli dan pemimpin parti perlu kembali kepada asas perjuangan dalam memelihara kepentingan negara bangsa serta bermuafakat dalam mengharungi krisis semasa. UMNO juga perlu mengemukakan tawaran baru kepada rakyat yang mendambakan perubahan seiring keperluan masa kini. Sebagai contoh, usaha digitalisasi negara menjadi agenda penting untuk dilaksanakan secara menyeluruh kerana capaian internet berkualiti merupakan keperluan bagi rakyat masa kini. UMNO kena yakinkan rakyat bahawa UMNO boleh buat apa yang rakyat nak dan ada tawaran baru untuk mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tuanku percaya rancangan kerajaan mampu dinikmati segenap lapisan. Rakyat bersatu dalam perpaduan. Negara makmur dalam kemajuan. Kita perlu melupakan sengketa politik PRU ke-15 dan menumpukan kepada perpaduan serta bekerjasama dengan kerajaan perpaduan bagi memulihkan negara. Gabungan pembentukan adalah terdiri daripada 19 parti yang mahu mengembalikan kestabilan dan perpaduan negara. Kita cari titik persamaan, raikan perbezaan, bukan cari titik perbezaan. Masih ramai ahli di peringkat akar umbi yang belum dapat menerima gabungan kerajaan perpaduan ini. Perempuan,
kita sebagai pemimpin perlu jelaskan kepada mereka. Keputusan memilih untuk bersama adalah kerana mengutamakan negara dan usul oleh Yang di-Tuan Agong. Keputusan menyertai Kerajaan Perpaduan bukanlah bermakna UMNO menyertai Pakatan Harapan. Takkanlah kita nak gadaikan prinsip perjuangan yang dah lama kita bawa, puan-puan? Dengan prinsip perjuangan, pengalaman serta kebolehan, mudah-mudahan kita mampu menjinakkan mereka dengan cara kita. Sesungguhnya, survival UMNO sekarang pun tidak menjadi beban kepada Kerajaan Perpaduan. Kami wanita UMNO bersedia menjadi ejen normalisasi kesatuan, semangat Kerajaan Perpaduan kerana kami tidak mahu wanita-wanita UMNO ketinggalan. Kami tidak mahu ahli-ahli terbiar tidak dapat menikmati pembangunan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bawa puan-puan ke negeri Perak, Darul Rizwan, untuk berkongsi sedikit mengenai kerajaan negeri Perak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani Muhammad, Menteri Besar Perak. Puan-puan kenal tak dengan Menteri Besar kami? Kenal. Orangnya kurang tinggi, tapi akalnya sukar ditandingi. Akal jenuh. Akal jenuh. Bijak, sebab tu 9 kerusi diberi peranan untuk menjadi Menteri Besar Perak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak telah merangka Perak Sejahtera, Plan Perak Sejahtera 2030 sebagai garis panduan bagi pembentukan dasar, inisiatif dan agenda utama negeri bagi tahun 2022-2030. Untuk makluman, semasa plan ini dibangunkan, Gabungan Pakatan Harapan pada ketika itu merupakan pembangkang juga terlibat. Jadi tiada masalah untuk mereka terus menyokong dan bersama mendukung serta menjayakan plan ini. Plan ini bersifat dinamik, akan sentiasa ditambah baik bagi mengikuti keperluan dan senario semasa, sekaligus menyokong segala usaha yang dirancang di peringkat kesatuan. Plan Perak Sejahtera 2030 telah dilancarkan pada 15 Jun 2022. Namun, terdapat keserasian antara plan itu dengan dasar Malaysia Madani. Intipati kedua-dua plan ini mempunyai hubung kait dan kejayaan pelaksanaan Perak Sejahtera 2030 akan turut menyumbang kepada pemerkasaan Malaysia Madani. Plan ini bertepatan serta selari dengan dasar kerajaan baru. Menurut Menteri Besar Perak, 8 keperluan yang digariskan dalam Malaysia Madani atau iaitu ekonomi, keuangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan bandar dan luar bandar adalah saling melengkapi dengan 5 keperluan di bawah Perak Sejahtera 2030. 5 keperluan itu adalah keterjaminan makanan, pemilikan rumah, peluang pekerjaan yang berkualiti, pembangunan modal insan dan belia, serta kesihatan dan kesejahteraan. Dalam Perak Sejahtera 2030, turut menitik beratkan latihan untuk wanita antaranya. Wanita bangkit membantu wanita menjana pendapatan untuk memperkukuhkan sistem sokongan dalam bidang ekonomi. Menghubungkan wanita dengan peluang pekerjaan yang menghubungkan wanita kepada peluang keusahawanan. Cadangan latihan kemahiran insaniah untuk wanita. Kemahiran insaniah merujuk kepada sifat peribadi, kualiti dan kebolehan yang meningkatkan interaksi, komunikasi, perhubungan seseorang dengan orang lain. Para perwakilan, kita berbalik kepada Perkhidmatan Agung UMNO. Sejak tertubuhnya UMNO sampai sekarang,
Tujuan dan matlamatnya masih sama, walaupun terdapat pindahan kecil dalam perlembagaan bagi membetulkan ayat atau menerangkan makna yang lebih jelas. Para perwakilan yang dalam dewan dan juga di luar sana, saya terharu melihat jiwa perjuangan kita. Tetapi dalam masa yang sama bimbang kerana sejarah telah membuktikan sehebat mana, sekuat mana, sekental mana dalam perjuangan UMNO ini. Akhirnya PIU 14 dan 15 kita kecundang. Penyokong, sila gulung ya. Anak-anak dan sebahagian waris kita tidak pun bersama dengan kita. Tok Pa, mintalah sikit lagi. Daripada muda sampai sekarang masih cantik. Maklumlah Ratu Pulau Pinang. Sikit lagi. Meskipun UMNO telah banyak berjasa, ini bukan tiket untuk jaminan UMNO ini akan kekal relevan. Banyak perkara yang perlu dilihat. Kita tidak boleh menafikan kita kalah teruk dalam PIU 15. Sehingga sekarang masih terasa pedih dan rasa kehilangan menyelubungi setiap ahli parti. Puan-puan, tak lama lagi kita akan berdepan dengan PIU, PRN ke-6 negeri. Apakah persediaan yang telah kita lakukan? Jom bermula dari Dewan Keramat ini dan kita bersambung di rumah kita sendiri. Bisikkanlah dan pastikanlah anak-anak dan waris-waris kita untuk mengundi Barisan Nasional. Impak 18, undi 18 dan pendaftaran automatik mempengaruhi politik negara. Rata-rata mereka tidak terikat dengan mana-mana parti politik. Faktor parti tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk membuat pilihan. Mengambil contoh Tok Pengerusi Tetap. Di Don Lentang, kami semasa PIU 15 yang lepas, kami dapat penambahan undi yang baru di saluran yang baru. Ini membuktikan ada kalangan mereka yang menerima kita dan berjaya. Dan kami berjaya mendapat majoriti undi sebanyak 5,282 undi. Ini di Don lah. Tanamkan DNA UMNO kepada keluarga dan jiran-jiran kita. Rakan taulan, katakan pada mereka betapa kuat dan hebatnya UMNO sehingga berjaya mendapat kemerdekaan. Imbau kembali kejayaan demi kejayaan dengan mereka. Kumpulan ini harus ditangani dengan bijaksana oleh UMNO. Pendidikan politik harus dijuari oleh UMNO dan parti perlu melihat perkara ini sebagai satu agenda jangka masa panjang demi UMNO. Perwakilan wanita yang dirahmati Allah, wanita perlu dilihat sebagai penuh kasih sayang, sebagai lambang penghormatan. Tambah dalam era sekarang, wanita adalah inspirasi dalam pembangunan. Wanita kini dilihat lebih hebat dan kuat dalam menghadapi pelbagai cabaran liku kehidupan. Kehebatan wanita dilihat sebagai bidang yang diceburi. Dengan itu, sebagai penghargaan penghormatan kepada wanita, khususnya wanita desa, saya berharap kepimpinan wanita UMNO dapat memperbanyakkan menyegerakan latihan pendidikan dan kemahiran, menganjurkan atau terlibat dalam program ke arah memperkasa generasi pelapis dan menyantuni golongan ini. Memperkasakan usahawan desa dengan latihan kemahiran melalui FAMA, RISDA, MARDI, MARA, kolej-kolej komuniti. Melibatkan ramai wanita di desa di dalam kemahiran seperti latihan etika kecantikan, latihan berpakaian, penyediaan pastry, pengeluaran kelas tangan, latihan asas, pertanian dan sebagainya. Wanita perak. Skuad, satu lagi nak cakap pasal skuad sayang. Skuad sayang merupakan jaringan wanita UMNO dengan rakyat, di mana tiga teras utama kebajikan, keselamatan dan kesihatan. Skuad ini perlu diperkasakan. Skuad ini juga perlu diberi dana yang cukup supaya boleh terus berkhidmat dan berbakti. Betul tak puan-puan? Suruh kita tujudkan skuad sayang
Apa pun tak ada. Kami ni pi turun kampung tiap-tiap minggu. Turun kampung kena bawa sesuatu. Bukan pi tengok saja. Macam mana nak perkasa kalau tak bagi apa? Betul tak? Kita nak buat kerja ayat liong saja pun payah juga. Sorak kuat lagi bagi mereka cari. Tok Wan, saya tahu Tok Wan memang pencinta wanita. Tok Wan selaku naib presiden, tengok pengusi atau komandan skuad sayang ni Tok Wan. Sebab skuad sayang ni satu jentera yang sangat bagus. Tengok baju mereka bergelap-gelap kat belakang ni. Dan minta pengusi baru, Syam. Bincang dengan Tok Wan, carilah sikit dana mai kat kami. Kami semua ni bukan ada apa ni, ha. Dari dulu kita berjuang sampai lah ni, apa pun kami tak harap. 30% pun kami tunggu dengan penuh kesabaran. Betul tak? Ha. Tipu pun tipulah, tak apa. Tipu dalam keluarga, tak apa. Jangan pergi duk keyau kat luar sana. Tak apa, kita sabar, kita setia. Kita jadi adik-beradik. Betul tak? Hangguk Datuk Liza, hangguk. Lepas tu pergi carilah sikit bagi peruntukan kat skuad sayang. Baju pun kami beli RM35 selai. Kot-kot lah mai kali ni nak dapat percuma pengusi baru. Tak ada juga. Susah tak bagi betul juga. Nak landing ni. Tok Pa sabar, Tok Pa. Maka wanita UMNO Negeri Perak menyokong usul yang telah dibawa dan turut mencadangkan beberapa perkara. Ini soal negara, Tok Pa. Kepimpinan UMNO terus mendesak agar peluang pekerjaan diwujudkan, terutamanya di sektor kerajaan. Kerajaan sedia ada menyediakan segala bantuan dan peluang yang ada agar sektor perkilangan kembali dibuka dan syarikat-syarikat swasta kembali beroperasi. Kepimpinan UMNO harus terus mendesak agar gaji minimum dinaikkan kepada rakyat Malaysia demi kesejahteraan. Kepimpinan UMNO perlu terus mendesak agar harga semua barang dikawal oleh kerajaan, bukan hanya barangan keperluan asas saja. Pada masa kini, harga barang dan makanan basah dinaikkan sesuka hati. Terutamanya bahan basah yang agak ketara sekali. Kenaikan dan ada yang sudah tak mampu untuk makan sotong, tak mampu untuk makan udang, tak mampu tambah sekali ketam dan juga ikan. Jaga hak tu. Buang sikap eksklusif semasa turun padang, tu biasalah perempuan. Mengiktiraf sektor pertanian sebagai aktiviti ekonomi. Wanita besi, wanita kental, wanita penyayang, wanita luar biasa. Benarkah di hadapan saya ini wanita kental? Benarkah di hadapan saya ini wanita penyayang? Jika ya, bangkitlah semangat wanita kental dan wanita penyayang. Tunjukkan kesetiaan kita kepada parti. Tunjukkan kesetiaan kita kepada presiden. Tunjukkan kesetiaan kita kepada barisan kepimpinan yang sedia ada. Kata keramat, bersetia, disemat erat pembalut jiwa. Dalam menyusuri perjuangan diulik suka dan duka.
Jangan sekali durhaka kepada pati. Wanita sabar mencari cahaya yang pasti akan bersinar. Ayuh, kita melangkah ke PRN 6 negeri berbekalkan semangat, pengalaman dan kesetiaan. Wanita percaya UMNO dikurniakan barakah. Pemimpinnya hadir, tempat untuk mengemudi zaman. Sokongan kita bukan membuta tuli. Dokongan kita menyemarak bangsa. Jadi, jika runtuh situasi ketuanan pati, di mana letaknya kekuatan hakiki? Biar wanita menjadi benteng mempertahankan pati. Kita adalah Sri Kandi yang mewarisi pusaka turun-temurun sebagai penyatuan ummah. Kita wanita adalah roh UMNO yang sentiasa setia tanpa kira. Aura UMNO akan hilang seri jika tiada kita. Kita ampuh diduga untuk terus setia, diduga untuk terus istiqamah, diduga untuk terus mencari yang sahih. Kala disakiti, menangislah di dalam hati. Kala disangsi, carilah petunjuk ilahi. Kala dimarah, carilah penyejuk hati. Kuatlah wanita, jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? InsyaAllah, wanita UMNO akan terus kukuh mempertahankan pati, memimpin dan membela nasib rakyat. Dari Perak ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa berjumpa lagi. Ada satu, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, cari 10 maaf dipinta. Salam sayang dari saya untuk semua. Boleh tak saya nak minta untuk kita bangun, untuk bagi satu tepukan kepada wanita kental, wanita luar biasa, wanita yang berada di rumah, yang sentiasa menemani kita. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih seikhlasnya daripada saya. Bila senyum nampak gigi, sampai kita jumpa lagi. Salam sayang dari saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perak, wanita Perak, mohon menyokong.